Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang orang kata selesa, ceria, hilang segala pening-pening, stres-stres daripada semalam tu. Kita mulakan hari ini dengan hari yang baru, perspektif yang berbeza dan niat yang berbeza juga. Betul tak, Cik? Semoga segala yang dirancang ataupun segala yang anda mulakan hari ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah kami doakan. Betul. Hari ini 7 Disember 2023, hari Khamis. Banyak perkongsian kita hari ini selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia. Bertemankan saya juga Cik D dekat sini. Sebelum kita kongsi dengan anda antara pengisian ataupun tetamu ataupun topik yang akan dibincangkan hari ini, kita highlight sikit lah. Antaranya kita akan bercakap tentang Hala Tuju selepas bergraduasi. Kita juga akan berkongsi tentang Eko Pelancongan di Sabak Bernam. Juga bercerita tentang jom oleh godang di USM. Apakah itu? Semuanya sebentar lagi. Baik, kami nak kongsikan anda apa yang menarik dalam portal bernama hari ini, di mana kalau kita lihat pertanian pintar sedang digiatkan. Ramai sebenarnya anak-anak muda terutamanya merasakan bahawa bidang pertanian ini adalah bidang yang didominasi oleh warga emas. Namun dengan teknologi dan pembaharuan dalam sistem pertanian ini, kita nak ramai golongan muda menceburi bidang pertanian, dan mengikut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, mereka telah menampilkan pelbagai inisiatif dalam usaha menarik ramai golongan muda menceburi bidang pertanian, termasuk pertanian pintar yang banyak menggunakan teknologi. Dan Timbalan Menterinya Datuk Chan Fung Hin berkata ia termasuk mengadakan program otomasi, mekanisasi dalam bidang agromakanan dan untuk meningkatkan penggunaan teknologi moden dalam bidang itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya era pertanian ini sudah pun masuk kepada era pertanian pintar, dan banyak penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi digunakan, misalnya drone untuk sembur baja, untuk sembur racun serangga dan sebagainya. So banyak, ada juga tak silap saya ada yang kita boleh monitor suhu, letak gambar, video. Ini semua perkara-perkara moden yang boleh kita adaptasi dalam pertanian, dan diharapkan anda terutamanya yang muda-muda tu ceburi bidang pertanian, kerana pertanian adalah perniagaan. Jangan fikir susah lah, sebab pertanian mungkin dia orang fikir perkara yang sesuatu yang menyusahkan. Pertanian benda yang berat untuk dilakukan, menggunakan tenaga. Sekarang dah ada teknologi macam Lina katakan tadi, gunakan drone untuk sembur ataupun beri baja kepada tumbuh-tumbuhan. Satu hari nanti mungkin kita dah tak perlu tanam padi secara manual. Mungkin akan ada teknologi yang tanam padi itu menggunakan mesin, tak payah pakai kuku tu kan. So manusia tak payah buat kerja lagi dah. Yes, kita nantikan saat-saat itu. Baik, apa lagi kita nak kongsikan ini? Sesuatu yang menggembirakan rakyat Malaysia sebenarnya. Ramai yang berkunjung ke pasar raya. Dah mula berkunjung ke pasar raya selepas mendapat orang kata imbuhan lah ataupun hadiah daripada kerajaan Madani sendiri, iaitu E-Madani, di mana sebanyak 6.5 juta permohonan lulus dan 650 juta telah dikreditkan ke dalam akaun rakyat Malaysia menggunakan ataupun melalui 4 aplikasi, Shopee, MAE, Maybank, Touch 'n Go ataupun Settle Petronas. Kata Ahmad berkata antara punca individu gagal memohon atau tidak termasuk dalam kumpulan kelayakan adalah kerana tidak mengemukakan cukai tahun taksiran 2022 dalam tempoh yang ditetapkan. Seperti yang kita katakan tadi, sempat juga kita borak, kesian juga kadang-kadang ada di kalangan rakyat Malaysia yang tidak berpeluang ataupun merasai kredit 100 tu daripada kerajaan. Sebab mungkin itulah disebabkan ada benda yang tak settle, cukai taksiran. Kalau dah dapat E-Belia Rahmah, mungkin kategori lain. Kalau mereka yang ada STR mungkin kategori lain. Apapun objektif dia untuk merancangkan ekonomi digital di Malaysia. Dan mungkin ramai yang tertanya, kenapa dapat kredit tapi tak boleh guna untuk beberapa perkara, contohnya pembayaran tol. Kita sebenarnya objektif kerajaan adalah untuk menggalakkan pekerja-pekerja perniagaan kecil ini untuk menggunakan teknologi moden. Tapi kalau dah cari kat tol tu kan dia orang dah kaya, so kita tak naklah mengkayakan mereka lagi dengan duit E-Madani ni. Ini juga tiba masanya untuk mungkin anda di luar sana tak pernah guna orang kata e-wallet ini, inilah masanya untuk anda belajar guna, rasai sendiri pengalaman menggunakan orang kata duit secara
cara orang kata e-wallet ini. Atas talian. Betul. Cashless lah sekarang. Yes. Okey, apa pun kalau boleh gunalah ataupun nikmati apa yang kerajaan bagikan dengan sebaik-baiknya. Betul. Okey. Saya dengar macam-macam orang buat kan. Jangan nanti dia elok-elok ada, nanti kerajaan dah tak nak Terus bagi. dilupuskan. Janganlah macam tu. Hati-hati juga dengan scam ya. Baik, banyak lagi antara berita-berita utama dan berita-berita penting anda akan dapatkan dari Bilik Berita sekejap saja lagi bersama rakan setugas kami. Tapi sebelum tu kita nak intai dulu ramalan cuaca untuk hari ini bagaimana dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan laporannya. Ayo kita lihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Kanak-kanak lelaki autism berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak tengah hari Selasa di Damansara Damai ditemukan meninggal dunia di aliran anak sungai berampiran kawasan kediamannya malam tadi. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, mayat Zain Ryan Abdul Matin ditemukan pada 10 malam oleh penduduk setempat dan bantuan anggota polis. Zain Ryan kali terakhir dilihat di rumahnya di Blok R, Apartmen Idaman, Jalan PJU 10 Palang 1, Damansara Damai, Petaling Jaya pada 12 hari Selasa. Mayat kanak-kanak itu dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk proses bedah siasat. Mengulas sama ada kanak-kanak itu dicolik atau sebaliknya, pihaknya setakat ini tidak mendapati sebarang unsur penculikan. Mayat kanak-kanak itu dalam keadaan sempurna dan lengkap berpakaian sukan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak terlibat, khususnya masyarakat setempat yang membantu polis dalam operasi mencari dan menyelamatkan kanak-kanak itu. Polis Subang Jaya melupuskan pelbagai barang kes melibatkan peralatan perjudian, minuman keras, rokok dan mesin Bitcoin bernilai 1.24 juta ringgit. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata, barangan kes berkenaan melibatkan 179 kertas siasatan yang diselesaikan antara 2020 hingga 2021 dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Pelupusan meliputi barang kes perjudian berjumlah 1,078 set komputer, komputer riba dan telefon bimbit dengan jumlah nilai rampasan RM744,600 serta wang tunai RM27,807. Bagi barang kes kontraban, 1,479 minuman keras dan 1,863 karton rokok pelbagai jenama dilupuskan dengan nilai rampasan RM418,000. Barang kes Bitcoin pula melibatkan 113 mesin Bitcoin dengan jumlah nilai rampasan RM51,000. Kesemua barang kes dilupuskan dengan cara musnah melalui kaedah yang bersesuaian sebelum dijual sebagai sisa besi dan pepejal. Kementerian Kesihatan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Israel yang mengarahkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk mengalih bekalan kesihatan dalam tempoh 24 jam dari gudang perubatan di selatan Gaza. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan tidak berperi kemanusiaan itu wajar diselar seluruh dunia. Keputusan rejim Israel untuk melakukan perkara itu bukan sahaja menyekat hak kesihatan dan kehidupan rakyat Palestin, malah akan merumitkan keadaan untuk mencapai penyelesaian terhadap keamanan di Palestin. WHO pada Isnin dilaporkan berkata pihaknya dipaksa memindahkan bekalan dari gudang perubatan di selatan Gaza dalam tempoh 24 jam selepas tentera pendudukan Israel memberi amaran bekalan itu tidak dapat diakses susulan operasi darat di sana. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam satu catatan di platform media sosial X menggesa Israel menarik balik perintah itu dan mengambil setiap langkah untuk melindungi orang awam dan infrastruktur awam termasuk hospital dan kemudahan kemanusiaan.
Sekian dari Bilik Berita, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Awalnya saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan Jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri, dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja. OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan. Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Ini antara satu tajuk yang cukup dekat dengan masyarakat dan mungkin pernah kita lalui dan pernah menjadi dilema khususnya kepada para graduasi selepas habis sahaja belajar ataupun graduate, ke mana hala tuju selepas bergraduasi. Kadang-kadang ada yang memikirkan untuk bekerja ke ataupun nak sambung belajar. Betul. Lepas tu kalau nak sambung belajar, nak naik peringkat ke, nak ambil sijil. Sekarang kan mereka memperkasakan TVET. So mungkin antara satu lagi pilihan adalah melanjutkan pengajian kita dalam bidang TVET. Dan untuk itu kita nak berbicara tentang hala tuju selepas bergraduasi bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Nasrul Fazli Muhammad Nasir, Ketua Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Sukan Universiti Malaysia Perlis UMP. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, baik Prof. Terima kasih Alina ya. Sama. Okey, Prof, kita nak tanya ni, kadang-kadang kan belajar bidang lain, nak kerja bidang lain, dan adakah sebenarnya ini dikatakan orang kata bazir lah Belajar macam mana? ilmu yang kita dapat tu buang masa je. Bagaimana Prof? Soalan ni sangat popular lah sebenarnya. Tapi sebelum saya menjawab soalan ni, saya ingin highlight lah tentang event ataupun istiadat convocation lah di UNIMAP. Kami telah adakan istiadat convocation pada 18 hingga 21 November yang lepas lah. Dan keseluruhan graduan kita dah seramai 3,555 orang lah. Dengan 551 orang memperolehi diploma, 2,657 memperolehi graduat sarjana muda, 111 orang memperolehi sarjana dan 67 orang memperolehi PhD. Okey. Jadi membuahkan satu angka yang signifikan lah sebenarnya untuk UNIMAP. Dan ini adalah antara angka yang tertinggi lah sebenarnya sepanjang penubuhan UNIMAP. Okey. Saya tak mau panjangkan lagi bab promosi UNIMAP ni. Ya, silakan. Alina dan Chad. Okey. Sebenarnya saya sebagai seorang pendidik agak kurang bersetujulah dengan pendapat mengatakan bahawa it is a waste of time ataupun satu kerugian lah apabila kita bekerja ataupun kita belajar ataupun kita mendapat pekerjaan bukan di bidang yang kita belajar lah. Okey, sebenarnya yang paling ideal lah. Okey, yang paling ideal ialah kita mempunyai pekerjaan yang sama dengan bidang kita belajar. Itu memang paling ideal. Tak boleh kita nafikan. Tetapi kita harus lihat bahawa sebenarnya pembelajaran ini adalah satu proses. Okey, kita nak membina satu model insan, kita nak membina satu acuan kepada individu tersebut. Oleh itu, macam contoh saya berilah contohnya graduan dalam bidang kejuruteraan. Kita membina diri dia mempunyai kemahiran teknikal, okey, dia mampu menganalisis, mereka bentuk. Dan satu sifat engineer ni adalah dia suka menyelesaikan masalah. Okey. Jadi katakanlah dia tidak bekerja dalam bidang dia. Okey. Dia akan menggunakan semua yang telah diacukan pada dirinya ni lah.
pada pekerjaan yang baru ini. Jadi contohnya kalau katalah dia menukar bidang pekerjaan, contohnya dia nak jadi content creator, dia nak jadi usahawan, dia akan membawa sifat-sifat tersebutlah dalam bidang pekerjaan baru. Jadi sebenarnya tak wujud sebenarnya istilah rugi sebenarnya belajar dalam bidang pengajian tinggi sebenarnya. Baik. Okey. Mungkin nak komen daripada Prof sendiri, gaji yang tak setimpal dengan apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan sekarang. Mungkin ada pandangan daripada Prof? Okey, saya lihat perkara ini sebenarnya ada perubahan. Alhamdulillah kita melihat syarikat-syarikat, majikan-majikan kita ni semakin sedar bahawa kos sara hidup kemajuan di bandar-bandar utama di negara kita ni semakin meningkat. Memang benar di satu ketika dahulu gaji permulaan lah terutamanya untuk graduan kita ni bermula pada gaji 1,500. Tapi sekarang kita lihat bahawa banyak perubahan telah berlaku lah. Macam contohnya kebanyakan graduan sekarang ini mendapat gaji dalam sekitar RM2,000 sekarang ini. Dan juga ada setengah syarikat menawarkan sehingga RM5,000 sebagai gaji permulaan untuk graduan syarikat muda. Saya faham bahawa sebenarnya RM2,000 ni tak cukup sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya saya melihat bahawa ini merupakan satu medan untuk graduan kita ini untuk mencari pengalaman, membina jati diri, mencari jati diri mereka dan juga menunjukkan bahawa mereka mempunyai satu real value lah kepada majikan. Dan saya berharap juga bahawa majikan dia appreciate atau menghargailah pekerja-pekerja yang berusaha lah untuk majukan syarikat tersebut. Dan sebenarnya saya rasakan bahawa majikan ni pun dia akan segan nak bagi RM2,000 ni selama-lamanya kan. Tentu ada increment dari segi gaji dan sebagainya. Jadi syarikat ni perlu mencari jalan agar pekerja-pekerja tersebut tidak larilah ke sektor yang lain atau ke company yang lain. Jadi satu win-win situation haruslah dibuat oleh pihak syarikat. Baik, Prof, kalau kita nak bercakap tentang hala tuju selepas graduasi ni ada macam-macam. Satu nak kerja, satu lagi mungkin sementara mencari kerja yang sesuai tu nak sambung belajar dalam bidang yang sama ataupun yang berbeza. Bagaimana pandangan Prof? Sebenarnya ada kelebihan lah kalau kata kita menyambung dalam bidang yang sama. Contohnya kita dah dilatih dalam bidang berkenaan. Jadi kita tahu apa yang kita nak hadapi di masa hadapan. Jadi saya cadangkanlah agar pelajar tersebut, graduan tersebut kalau nak sambung belajar ni sambung dalam bidang yang telah dipelajarilah semasa diploma, semasa sarjana muda. Itu adalah sebenarnya lebih baik sebenarnya. So dia tak ada kaitan dengan orang kata mencemar niat murni tu kan, mentang-mentang tak dapat kerja sambunglah belajar macam tu. Ada juga saya sebenarnya minta maaf saya mencelah ya Helena. Sebenarnya bagi saya sebenarnya konsep tu tak salah sebenarnya. Tapi apabila kita dah memulai proses tersebut kita akan lebih matang sebenarnya. Sebab apabila kita sambung belajar ini dia membuka lagi minda kita sebenarnya. Minda kita sebab dalam proses pembelajaran proses istirahat ni kita sebenarnya nyusun jadual kita sendiri. Dan kita harus ada self-disiplin. Saya selalu ceritakan kepada pelajar-pelajar saya bahawa dia sambung belajar ni macam jadi businessman lah. Kan, bila nak buka kedai kan, bila nak tutup kedai, bila nak start kan, dan sebagainya. Jadi dia perlukan satu disiplin yang amat tinggi sebenarnya. Lepas tu satu yang penting ialah pelajar pasca istirahat ni dilatih untuk menjadikan fakta dan juga data dengan cara yang tersusun lah kan. Dan satu yang saya harus highlight lah ataupun saya harus larangkan ialah memang benar lah kalau kita lihat di Asia Tenggara ni ada negara yang lebih kaya lah sebenarnya daripada kita. Tapi dari segi pendidikan saya melihat bahawa rata-rata rakyat kita ni amat berpelajaran. Kita boleh katakan ramai yang mempunyai kelulusan diploma sampai PhD. Jadi saya haraplah pihak kerajaan tidak
orang kata bukan tidak, maksudnya meneruskan momentum ni lah. Salah satu cara yang saya nampaknya adalah meningkatkan allowance yang ditawarkan melalui ganggang kerajaan, melalui ganggang pendidikan ini. Kalau boleh untuk pelajar yang mengambil sarjana ni start from RM3,000. Kalau nak buat PhD RM5,000. Sebab rata-ratanya agak rendah lah masa sekarang kan. Sebab apa? Sebab satu kegeliran lah. Sebab apa, negara kita ni memerlukan ramai yang berpelajaran tinggi. Juga kita menggalakkan pembelajaran sepanjang hidup lah. Jadi kita harus tahu ubah persepsi ni sebenarnya kan. Sebab macam tadi yang disuarakan oleh Helena tadi ni, ramai kata sambung saja ni sekadar saya tak dapat kerja kan. Tapi kalau contohnya starting from 3,000, starting from 5,000, jadi ramai yang bersemangat insyaAllah. Okey, mungkin Prof boleh bagi sedikit tips lah. Saya percaya para graduan memang tak boleh buat keputusan yang matang selepas habis saja graduasi. Mungkin ada satu titik garis ataupun garisan orang kata panduan yang penting dalam mereka ni membuat pertimbangan antara nak milih kerja ataupun nak terus sambung belajar. Mungkin ada tips yang mudah untuk dikongsikan, Prof? Okey, dunia ni semakin berubah. Ini yang saya usul tekankan lah. Contohnya, walaupun saya akui lah sebahagian daripada content creator di TikTok, YouTube ni bukan daripada yang berpendidikan tinggi. Namun kita harus akui jugalah bahawa dunia dalam kata contohnya content creation ni sangat cepat. Macam aplikasi AI, macam-macam lah. Macam nak edit suara, nak edit semua ni kan. Kalau dengan kata graduan ataupun masyarakat umum lah, bila mereka memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan lebih cepat adapt lah. Ataupun cepat menyesuaikan diri dengan kata teknologi baru ini. Okey. Baik, Prof. Yang terakhir ni kita nak tahu mungkin pesanan Prof kepada ibu bapa di luar sana dalam memotivasikan anak mereka selepas graduasi ni. Bantuanlah anak dia nak pergi belajar ke atau kerja? Sedikit, Prof. Pertama sekali saya rasa macam kena doakanlah anak agak kata sukses dalam bidang yang mereka pilih. Walaupun sama ada mereka nak pilih untuk sambung belajar ataupun nak terus ke alam pekerjaan kan. Saya rasa itulah satu perkara yang harus dilakukanlah, iaitu doa dan juga berharapkan bahawa mereka terus berjaya lah. Tapi dari segi sambung belajar ni, saya lihat daripada latar belakang keluarga saya sendiri lah kan. Jadi maknanya bapa saya sentiasa mendorong saya lah untuk terus belajar sehingga ke peringkat PhD kan. Sebab ini semua akan mampu memobilisasikan ekonomi keluarga dan juga meletakkan diri kita di tahap yang lebih tinggi lah sebenarnya. Semua dari segi bidang ilmu sebenarnya. Betul, ilmu tu kalau kita cari pun dia memang akan berguna juga. Okey, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Nasrul Fazli Muhammad Nasir atas perkongsian itu tadi. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya Prof. InsyaAllah. Semoga perkongsian ini manfaatlah kepada anda yang mungkin berkira-kira atau masih lagi dilema memikirkan nak sambung kerja, ada pendapatan, nak sambung belajar, alamak diploma punya hutang pun tak habis bayar lagi. Bagaimana apapun kita sebagai ibu bapa pun memain peranan dalam memotivasikan anak-anak kita, bantulah mereka membuat keputusan mereka sendiri. Baiklah. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Pernah tak pergi Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sabak Bernam? Itu sebenarnya adalah satu lokasi di Selangor yang boleh anda pergi untuk merasai pengalaman macam orang kata bercuti di kampung, di Kedah. Nak desa. Yes, kalau anda belum pernah, inilah masanya untuk anda nak cuti sekolah dah ni. Rancang perjalanan anda, rancang percutian anda ke Sabak Bernam, mengikuti satu karnival yang kita nak war-warkan pada ketika ini. Apa ada kat Sabak Bernam ni? Betul. Tentunya kita akan bersama pagi ini orang penting iaitu Hajah Norita Muhammad Siddiq selaku Ketua Pegawai Eksekutif MBI Selangor. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa teruja untuk kami
kami mengetahui nak teroka jugalah sabak berenang. Kadang-kadang kita ni orang Selangor tapi tak sampai juga sabak berenang kan. Okey, mungkin Puan Hajah boleh kongsikan antara sedikit tentang karnival ni. Okey, terlebih dahulu terima kasih ya Apa Khabar Malaysia menjemput saya pagi ini. Okey, Karnival Ban Kenal ni sebenarnya adalah karnival community. Okey. Ya. Bertujuan untuk mempromosi iko pelancongan sabak bernam. Baik. Ya. Dan ianya akan diadakan bermula esok 8, 9 dan 10 Disember. Akan diadakan di Ban Kenal sendiri iaitu di Parit 14 Simpang 5 Sungai Besar. Okey, nak tahu juga apa keunikannya, kenapa mengangkat Ban Kenal tu sebagai program ataupun karnival yang bakal diadakan ni. Okey, untuk itu saya kena cerita dulu latar belakangnya sabak bernam. Okey. Why sabak bernam dipilih lah ya. Okey, tahun lepas yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah pun merasmikan rancangan Selangor Pertama, iaitu satu dokumen pelan strategik untuk negeri Selangor. Okey. Ya, di dalam pelan strategik tu di bawah teras ekonomi diperkenalkan 3 zon ekonomi. Ya, saya bermula di selatan dulu. Di selatan kita ada Integrated Development Region South Selangor atau ringkasnya dipanggil IDRIS yang melibatkan daerah Kuala Langat dan Sepang. Okay. Di tengah Selangor kita ada zon perdagangan ekonomi Selangor Maritime Gateway bermula daripada Mid Valley KL sampai ke Port Klang. Sepanjang Sungai Kelang. Itu di tengah Selangor. Dan di utara Selangor adalah Sabak Bernam Development Area atau pendeknya SABDA. Ini melibatkan keseluruhan daerah Sabak Bernam seluas 102,000 ekar. Jadi di dalam Sabak Bernam ini kita ada 3 elemen penting, iaitu elemen industri aquaculture. Ya, kerana Sabak Bernam memang Kincan, Sungai Besar semua tu memang supply of ikan laut memang salah satu pengeluar ikan lah. Jadi industri aquaculture. Yang kedua adalah elemen keterjaminan makanan. Ya, kita tahu sawah padi di Sabak Bernam tu adalah salah satu pengeluar padi untuk negara. Yang ketiga adalah ekopelancongan. Ini yang melibatkan Ban Kenal, karnival Ban Kenal kita yang akan diadakan besok ni. Dan kalau kita lihat di kaca televisyen tadi, aktiviti yang telah dicalonkan tahun lepas, apa perbezaan yang ketara untuk penambahbaikan tahun ini? Okey, tahun ni akan lebih hebat lagi. Okey. Kita akan teruskan dia oleh kerana Ban Kenal ni adalah terusan air. Terusan air untuk sebenarnya originally terusan ni adalah untuk supply of air untuk sawah-sawah padi daripada Tanjung Karang sampai ke Sabak Bernam. Jadi oleh kerana ianya adalah terusan air, tu Helena nampak tu ya, terusan air ni. Jadi aktiviti air akan ada di situ. Jadi aktiviti kayak, kenu, perahu macam ni akan diteruskan. Tapi yang penambahan pada tahun ini, kita akan juga melibatkan macam mana kita memperkenalkan kepada orang kampung pengurusan sisa-sisa. Okey, ini menarik. Pengurusan sisa-sisa ini juga kita faham bahawa ia baik untuk alam sekitar dan sebagainya. Ya, betul. Mungkin Puan Hajah nak kongsikan sedikit tentang apa yang boleh dilakukan, impak-impak ini kepada alam sekitar. Okey, satunya ianya dapat memberi pendedahan kepada rakyat setempat menghormati alam sekitar. Yang keduanya menghargai anugerah Tuhan yang ada. Dan yang ketiga memelihara apa yang ada sekarang untuk generasi akan datang. Jadi untuk itu kita akan belajar macam mana kita nak urus sisa secara lebih smart, ya, bagaimana cara pembuangan sampah yang baik, how to recycle the waste untuk production of energy. Baik, Puan Hajah selaku MBI Selangor ni, bagaimana Puan Hajah melihat Karnival Ban Kenal ni boleh dan dapat mempromosikan Sabak Bernam itu sendiri? Mungkin dari bagaimana Puan pandang? Okey, macam saya sebut tadi, Sabak Bernam ataupun SABDA ini adalah salah satu daripada zon ekonomi kepada negeri Selangor. So that will be a game changer and driver of economy untuk Anjung Utara negeri Selangor. Ya, di dalam SABDA sendiri, dalam daerah Sabak Bernam sendiri, kita ada
dua high impact project, ya, iaitu industri pembangunan aquaculture di Sungai Lang yang melibatkan kawasan untuk fasa 1 ini akan melibatkan 100 ekar tanah dan melibatkan pelaburan sebanyak 100 juta ringgit dan ianya mampu untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru sebanyak lebih kurang 2,500 ke 5,000 pekerjaan baru. Yang high impact project yang kedua adalah jeti bersepadu pendaratan ikan laut. Ya, ini melibatkan pelaburan sebanyak 500 juta dan melibatkan job creation of dalam 3,000 ke 4,000 job, new job creation. Jadi itu adalah satu daripada macam mana Sabda dapat memberi pembangunan impact kepada Sabak Benam. Yang keduanya adalah keterjaminan makanan tadi, ya. Ada beberapa kawasan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan di Sabak Benam seperti Jelapang Padi, sudah tentu, Sungai Air Tawar, Jelutong Jati, Cangkap Menteri dan Sungai Panjang. Dan ini Jelapang Padi dan juga ada beberapa pertanian lain seperti kelapa, nenas, serai, jagung dan juga penternakan lembu akan diadakan di Sabak Benam, ya. Dan ikut pelancongan sudah tentu akan timbul banyak produk-produk pelancongan baru, banyak produk-produk inap desa yang nanti Helena dan Afchat akan nampak. Ini homestay yang di tengah sawah, pemandangan yang indah. Saya dah mula-mula berfikir ni, mungkin dekat Band Canal tu sendiri mungkin banyak aktiviti air yang mungkin kita boleh rancang dan sebagainya, kan. Okey, kita nak tahu juga kalau nak masuk pertandingan yang ada dalam karnival ini kena bayar ke tak, macam mana ni? Yelah. Okey, untuk melihat pergi ke tapak lokasi karnival ni percuma lah. Tapi kalau nak masuk pertandingan tu ada sedikit yuran sebab kita akan ada akan ada hadiah lah, ya, untuk setiap pertandingan tu, dan ke total hadiah sebanyak RM50,000. RM50,000. Bila sebenarnya karnival ini akan berlangsung dan kat mana lokasi sebenar-benarnya yang boleh kita datang sama-sama menyertai? Ianya akan bermula besok, 8, 9 dan 10 Disember. Ianya lokasi akan berlaku di Parit 14, Simpang 5, Sungai Besar. So apa-apa bolehlah cari Waze dan sebagainya. Okey, Puan Hajah, kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang aktiviti ni, mana kita nak pergi, dan satu lagi, penyertaan semua masih terbuka sebab besok kan mula, so manalah tahu ada yang dah tutup ke apa ke. Mungkin ada acara sampingan juga yang diadakan selain daripada, yelah, mungkin ada yang takut aja nak naik Band Canal tu kan, nak merasainya bagaimana? Pertandingan ni masih terbuka lagi, dan pertandingan macam lumba perahu, reka cipta inovasi, bot inovasi, hias, rakit berhias, dan juga larian bendang. Larian bendang. Takut nak naik. Saya aktiviti air ni agak kurang. Dan satu lagi istimewa, kita juga akan menjemput pemain-pemain bola sepak Selangor FC untuk turun ke padang bertemu dengan peminat-peminat mereka. Itu dia. Okey, Puan Hajah, ini aktiviti apa ni? Ini jarang saya lihat ni. Bukan dia macam ada bola dan sebagainya. Guna kayak. Dia macam polo air tapi dia pakai kayak. Ni kayak bola kot. Mungkin. So ini antara aktiviti yang anda boleh lihat. Yang ni pula apa? Adakah ini yang aktiviti melibatkan orang alam sekitar alam sekitar? How to recycle botol-botol. Botol-botol ni menjadi rakit, nampak gaya? Betul. Macam mana ia akan terapung? Maknanya semua aktiviti yang diadakan untuk Karnival Band Canal ni adalah aktiviti yang dilakukan di air saja. Di terusan air itu sendiri. Baik. Ini wall climbing untuk anak-anak muda yang ingin mencabar keberanian mereka. Agak-agaknya dan satu hari nanti mungkin Karnival Band Canal ni akan menjadi satu, kalau kita tengok yang ni kan, dia macam regata dekat Sarawak kan, mungkin ia akan menjadi satu, memang orang kata tumpuan. Betul. Mungkin
bagaimana untuk kita menyertai, ada link ataupun info lain yang boleh kita dapatkan? Ya, pergi kepada kita punya FB ya, dan juga program ni sebenarnya adalah co-organize MBI Selangor, Majlis Daerah Sabak Bernam dan Persatuan Kenu Selangor. Jadi Helina dengan Chat boleh melayari ketiga-tiga website dan FB media sosial untuk menyertai dan mengetahui lebih lanjut mengenai program ini. Dan satu lagi, program ini sebenarnya adalah tahun kedua kami melaksanakan. Last year sudah ada satu. Ini tahun kedua dan mungkin kita akan buat secara tahunan. Okey, itu dia. Terima kasih Puan Hajah Norita binti Muhammad Siddiq atas perkongsian tentang Carnival Band Kenal 2023. Ingat kepada anda semua, esok sampai hari Ahad pergi ke Simpang Parit 14 untuk sama-sama orang kata merasai keunikan ekopelancongan di Sabak Bernam. Banyak hadiah yang akan diberikan sehingga RM50,000, dan kepada siapa yang suka bola sepak, pemain bola sepak Selangor juga ada di sana. Dan mungkin boleh mengisi lah ruang dan kesempatan bersama orang tersayang maupun keluarga tercinta untuk menyertai Carnival Band Kenal ini. Apapun, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Puan Hajah Norita Muhammad Siddiq selaku Ketua Pegawai Eksekutif MBI Selangor. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan, Puan Hajah. Baik, sekali lagi kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bersama kami. Ada lagi aktiviti yang best. Apa ni? Apa Konflik Gaza yang bermula sejak 7 Oktober telah menyaksikan ribuan nyawa rakyat Palestin tidak berdosa terkorban akibat angkara durjana Zionis Israel, sekaligus menjadi konflik berdarah paling menyayat hati dalam era ini. Pelbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat antarabangsa bagi menzahirkan tanda solidariti dengan rakyat Palestin, termasuklah platform seni. Bertempat di Menara KPJ Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, telah berlangsungnya pameran seni Amal Gaza yang dianjurkan oleh Art Market Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia. Majlis perasmian disempurnakan oleh selebriti terkenal Malaysia, Datuk Aflin Shauki. Apa yang mereka lakukan adalah membuat lukisan-lukisan berdasarkan ekspresi perasaan mereka tentang peperangan yang sedang berlangsung di Gaza pada ketika ini. Dan saya tengok ada gambar yang memang saya rasa macam nak letak kat rumah, tapi ada macam kalau saya letak kat rumah depressing pula, saya takut kan. Tapi niat dia sangat baik dan saya rasa ianya menjadi satu peringatan yang bagus bagi kita. Karya-karya seni yang menjadi peringatan bagus, so we will never forget, kerana Palestin ni tidak akan berakhir. Menurut penganjur program pameran seni Amal Gaza, Puan Rita Hatta, sebahagian dari keuntungan hasil jualan lukisan yang dipamerkan akan disumbangkan kepada Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia. Cinta Gaza Malaysia, kita under bantuan kecemasan sepertinya makanan, minuman, selimut dan sebagainya. Dan kami mengharapkan jualan, kerana kalau tak jual kita tak dapat nak bagikan. Jadi kami mengharap kepada para penyokong yang ingin menyokong Palestin ataupun para kolektor, sebab mereka-mereka yang beli ni adalah selalunya kolektor-kolektor, support kita punya lukisan-lukisan dan karya-karya artis kami. Pameran ini antara lain berfungsi sebagai platform untuk komuniti seni tempatan menyatakan solidariti dan sokongan terhadap rakyat Palestin. Antara pelukis-pelukis yang menyertai pameran ini ialah Ibnu Jalil, Lan Itam, Mael Itam, Luk Zaid Ismail, Abizul dan Din Harun. Lukisan saya ni dia menceritakan tentang kita menggambarkan penderitaan kanak-kanak Palestin kan. Dan di sini saya sertakan bait-bait lirik lagu daripada penyanyi di Palestin dulu yang bernama Elina kan. Dia menceritakan tentang penderitaan kanak-kanak Palestin, dan lukisan ni dia berlatar belakangkan tentang tembok pemisah yang dibina oleh Israel dan di tebing barat kan. Pameran seni Amal Gaza ini berlangsung sehingga 30 Disember 2023. Kepada peminat seni yang berminat mendapatkan karya-karya hebat dari pelukis-pelukis terkemuka Malaysia, jangan lepaskan peluang untuk hadir dan membeli sambil beramal sebagai tanda solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin.
Okey, ingat tak Cik ada satu lagu orang Minang, Beralik Gadang. Yang lagu tu kan, Beralik Gadang tu kita faham lah apa kan, maknanya ada kenduri dan sebagainya macam kan. rewang macam tu Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau olek godang ni sama ke apa? Ataupun ada maksud yang berbeza kan. Ini yang menarik sebenarnya, akan berlangsung satu program ataupun carnival di USM. Untuk bercakap tentang itu, hari ini, pagi ini kita berkesempatan bersama dengan Profesor Dr. Adnan Muhammad Yusof di hujung sana selaku Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan di hujung sana berbaju purple kita ada Encik Syamsul Aiman Muammar Syamsul Bahrain selaku Presiden Majlis Perwakilan Pelajar USIM merangkap pengarah oleh godang at USIM. Sepagi, terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Menarik sebenarnya bila Helena nyanyi sikit, saya dah terfikir ada kaitan ke dengan program yang akan dianjurkan oleh USIM ni sendiri. Mungkin sebagai permulaan, siapa nak bercerita tentang apa itu oleh godang. Tapi sebelum tu mungkin kita nak ceritalah kalau sedikit informasi lah. Kalau kita tengok kan, USIM ini merupakan universiti awam yang ke-12 di Malaysia dan universiti awam yang mengintegrasikan ilmu nakli dan juga akil dengan matlamat penubuhannya untuk memartabatkan pendidikan Islam serta membawanya ke arus perdana pendidikan negara. Mungkin Prof nak ceritakan perkembangan terkini USIM ni macam mana? Baik, terima kasih Puan Helena, Puan Syed ya. Terima kasih juga kerana menjemput kami lah untuk memberi sedikit penerangan mengenai Universiti Sains Islam Malaysia, USIM sebenarnya, USIM bukan USM. Jadi bezanya kita ada I dekat tengah tu lah. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin saya ada dua poin lah untuk kita highlightkan berkaitan dengan perkembangan terkini USIM. Walaupun sebenarnya seperti yang disebutkan tadi kan, kita sebenarnya universiti awam yang ke-12 disebutkan tadi kan, tapi sebenarnya sehingga kini walaupun setahun dua lagi 2025 nanti kita akan menyambut Jubli Perak. Tapi masih lagi ada di kalangan masyarakat kita yang bertanya, adakah USIM ini universiti awam ataupun universiti swasta kan. So itu poin pertama saya mohonlah supaya kita ambil peluang ini untuk membetulkanlah persepsi masyarakat kita bahawasanya Universiti Sains Islam Malaysia ini adalah universiti awam yang ke-12 seperti yang disebutkan tadi, yang ditubuhkan memang matlamatnya adalah untuk memartabatkan pendidikan Islam, terutama anak-anak kita daripada sekolah-sekolah agama kan, macam saudara Syamsul kita ini. Kalau kita lihat sebelum ini, peluang mereka apabila tamat je pengajian itu untuk meneruskan pengajian dalam bidang selain daripada bidang pengajian Islam. Mereka agak terhad. Jadi dengan adanya universiti ini, mereka boleh meluaskan bidang pengajian mereka dalam semua bidang. Cuma trust Islam yang mereka pelajari di sekolah itu mereka masih kekalkan, dan mereka masih mendalami, mengukuhkan dan boleh meneroka ilmu-ilmu baru dalam bidang lain berteraskan pengajian Islam yang mereka ada. Itu yang dikatakan tadi sebagai nakli dan akli. Baik. Okey, kita nak terus kepada oleh godang. Beralik gadang, kita tahu oleh godang ni adakah sama ataupun apa sebenarnya? Alright. Oleh godang. Okey. Oleh godang ni adalah berasal daripada kalimah Nogori lah kan. Orang Nogori. Kan, sebagaimana Cik Lina nyanyi tadi, masya-Allah. Okey, so maksud dia adalah pesta keramaian ataupun orang kata kenduri besar lah. Biasanya kalau kita tanya orang negeri ni, orang Negeri Sembilan, dia akan bagi tahu biasanya oleh godang ni maksud dia, hari ni kita buat kenduri, esoknya kita berolek lah. Gitu. Itu cara dia. Okey. So sama je lah macam beralik gadang itu, cuma mungkin sebab orang Minang di tu slang dia lain sikit kan. Okey. So apa keistimewaan ataupun latar belakang majlis convocation kali ini? Baik, kalau saya boleh bagi sedikit input sebelum Syamsul terangkan tentang acara-acara yang kita akan laksanakan ya. Kali ini alhamdulillah kita ada beberapa perkara yang unik lah. Maknanya terutama dalam konteks kita sekarang kan, kita selalu mengikuti perkembangan saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza kan. Berkebetulan dalam sesi konvo kita pada kali ini, kita ada anugerah secara anumerta kepada dua pelajar Palestin kita yang telah lengkap sempurna syarat bergraduasi sebenarnya, tapi mereka salah seorang kedua-dua mereka itu menjadi mangsa keganasan Israel. Mereka terkorban di sana dan tidak dapat untuk
menghadiri pesta majlis convocation ini. Jadi Senate University berkenanlah untuk menganugerahkan sijil yang sepatutnya mereka layak menerima itu. Seorang daripada mereka adalah PhD dan seorang daripada mereka adalah magister. Kedua-duanya itu adalah suami isteri terkorban bersama dengan 4 anak mereka. Jadi itu mungkin antara perkara yang mungkin kita akan highlightkan lah dalam majlis convocation nanti sebagai solidariti kita kepada rakyat Palestin dan saudara-saudara kita di Palestin. Dan selain daripada itu, seperti biasalah kita akan ada anugerah-anugerah kehormat, anugerah Profesor Emeritus dan anugerah-anugerah convocation kepada pelajar-pelajar cemerlang kita. Itu insya-Allah seperti biasa akan berlaku. Yang keunikan-keunikan lain selain daripada majlis convocation itu ada tersirat lah di Oleg Godang ini. Yang itu mungkin kita nak highlightkan dalam pertemuan kita lah. Itu dia. Okey, mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang telah pun disusun oleh pihak USIM sendiri dalam berpesta Oleg Godang ni. Okey, so dalam pesta Oleg Godang ni, apa yang kita tumpukan kepada kesenian dan kebudayaan Negeri Sembilan. Orang kata kalau sebut Oleg Godang at USIM ni, kita nak jadikan Oleg Godang at USIM ni sebagai orang kata mini Negeri Sembilan. Orang datang tu, macam ni ke Negeri Sembilan. Sebab USIM ini adalah satu-satunya universiti awam di Negeri Sembilan. Betul. Itu yang menarik tentang USIM lah, yang ramai orang tak tahu. Okey, so dari situ kita ambil peluang ni untuk jayakan, untuk luaskan skop pesta convocation tu sendiri, dan kita jenamakan semula dengan Oleg Godang at USIM. Dan perkara menarik yang ada sepanjang Oleg Godang at USIM tu, kita ada persembahan daripada pelajar sendiri. Right, Oleg Godang ni pun diurus selia sepenuhnya oleh pelajar, selaras dengan pemerkasaan mahasiswa yang selalu disebut oleh Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Dan antara perkara menarik yang boleh saya sebutkan di sini, kita ada jemputan untuk persembahan waris sendiri, kojo labak, kojo labu. Ulang waris. Okey. Saya baca jangan nyanyilah. And then kita ada orang Nogori semualah ni. Okey. Terusin. And then kita ada tarian juga. Tarian tu pun tarian, orang kata tarian Minang, tarian piring. Yang pegang piring tu kan. And then kita ada banyak lagi persembahan yang melibatkan kesenian, kebudayaan Negeri Sembilan, supaya kita nak bagi orang faham apa itu Negeri Sembilan, dan dekat mana orang faham, kita jumpa dekat Oleg Godang at USIM pada 8 hingga 15 Disember 2023 nanti. Adakah pelibatan untuk orang Nogori saja dan juga pelajar USIM sebenarnya, ataupun memang boleh orang luar terlibat sama? Mungkin ada di antara anak-anak ataupun keluarga mereka yang belajar di USIM sendiri. Bagaimana? Ini pelibatan kita untuk semua. Maksudnya semua berhak untuk mengetahui kebudayaan Negeri Sembilan. Banyak aktiviti yang dijalankan, macam sukan, dari sudut sukan, dari sudut pertandingan, semuanya orang awam boleh masuk. So ini adalah potensi Negeri Sembilan itu sendiri. Dan kita tak lupakan juga dekat USIM tu kan, Universiti Sains Islam Malaysia seiring. Maksudnya di samping kita raikan kesenian dan kebudayaan Negeri Sembilan, kita tak lupakan Islam pada USIM tu sendiri. Ini dia antara orang kata pengisian dia, program-program utama kita ada Teh Tarik Abi. Teh Tarik Abi ni apa? Kalau tadi kita tahu Malam Cinta Rasul tu antara orang kata tumpuan untuk air tu. Teh Tarik Abi ni apa? Macam menarik juga ni. Teh Tarik Abi ni untuk nak tarik juga ayah-ayah untuk nak main tarik-tarik teh. Maknanya sempena semasa anak-anak mereka di dalam dewan, untuk bapak-bapak boleh join kita ada acara tarik Abi. Ya, betul. Menarik. Dan saya nampak juga ada program forum hal ehwal Islam juga akan dijadikan. Okey, jadual tarikh dia semua mana kita tak boleh tengok? Okey, jadualnya kita boleh tengok pada IG Oleg Godang at USIM. Oleg Godang USIM. Sama juga TikTok, IG, Facebook, semua kita ada. Right, semua boleh rujuk dekat situ. Dan tarikhnya suka untuk saya sebutkan sekali lagi, 8 hingga 15 Disember 2023. Okey, adakah kita nak tahu juga rasionalisasi penggunaan terma Oleg Godang itu sebab satu-satunya universiti awam di Negeri Sembilan, atau ada lagi beberapa faktor-faktor dalam kita orang kata menukar jenama penjenamaan semula itu? Bagaimana? Seperti mana kita sebut tadi, Oleg Godang tu adalah pesta besar. Kan? Asalnya pesta convocation, dan kita rebrand semula kepada pesta kata Oleg Godang itu sendiri. Which is macam saya sebut tadi, dalam tu ada
semua berkaitan yang dengan Undang-Undang Negeri Sembilan. Museum pun ada nanti pameran, dan kita ada juga showcase dekat nanti Pusat Sukan USIM akan ada showcase, ada klinik bergerak, semua dekat situ. Derma darah boleh, derma duit boleh, semua boleh. Derma wang pun boleh nanti, insya-Allah. Ya, sebenarnya berkait, kalau saya boleh tambah sikit, berkait dengan agenda yang dibawa oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi jugalah kan, untuk menjadikan universiti kita tu dekat dengan masyarakat. University for Society kan. So maknanya kita juga dalam konteks itu menyahut seruan KPT ini untuk kita memasyarakatkan universiti kita. So dalam konteks kita di Negeri Sembilan, so kita memperkenalkan, mendekatkan diri kita dengan masyarakat. So daripada situlah dicadangkan supaya ini kali pertama sebenarnya kita gunakan term Oleg Godang at USIM ini. Maknanya kita nak menarik lebih ramai lagi lah masyarakat, komuniti kita seperti yang Puan tanya tadi kan. Maknanya program kita ni, pesta kita ni memang open, terbuka kepada semua komuniti. Even anak-anak sekitar Negeri Sembilan sekarang ni memang dia orang dah datang untuk beraktiviti, terutama aktiviti sukan lah. Kita ada pakar-pakar sukan, jurulatih dan sebagainya, bola, pingpong, badminton dan sebagainya. Mereka datang untuk mendapatkan latihan secara profesional. Maknanya memang kita memasyarakatkanlah selain daripada kepakaran yang ada di dewan-dewan kuliah, di bilik-bilik seminar itu, kepakaran yang ada yang diperlukan secara hands on oleh masyarakat itu kita open lah kepada masyarakat. Jadi pendek kata, untuk program Jom Oleg Godang di USIM ni sebenarnya banyak manfaat yang boleh anda perolehi. Kalau mungkin hujung minggu tambah pula nak tiba musim cuti sekolah hari kan, cukup sesuai lah untuk anda. Sama-sama kita ramaikan USIM untuk Jom Oleg Godang ini. Apa pun kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar seperti yang telah pun dirancang. Terima kasih juga kepada Prof Dr. Adnan Muhammad Yusof dan juga Saudara Samsul Aiman Muammar Samsul Bahari. Dan kepada anda semua, kalau belum pernah tengok tarian piring, silalah ke Oleg Godang kerana tarian piring sangat unik. Saya kalau boleh turut serta tari Abi tu, saya nak masuk tau. Abi, bukan Umi. Tak sesuai Bukan Umi. Baiklah, kita nak berehat. Kita nak itu saja yang masa yang kita ada. Ingat janji anda untuk bertemu lagi esok pukul 9 pagi. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Senyum segar di pagi hari.